Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Sadaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu kali ini dalam My Quran Time, baca faham amal bersama dengan tuan-tuan, puan-puan, adik-adik yang mengikuti daripada rumah di depan kaca TV, di Facebook ataupun di YouTube. Sama-sama kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ribuan kesyukuran kepada Allah yang memberi inayah bantuan kepada kita untuk sama-sama kita meneruskan pengajian kita daripada halaman yang ke-101, di mana ini adalah halaman yang terakhir daripada juz yang kelima. Untuk kita sama-sama memberi peringatan kepada diri kita, kita ingin menjemput hidayah nur daripada Allah Subhanahu taala agar minggu ini pada kehidupan kita yang akan datang dipenuhi cahaya hidayah daripada Allah Subhanahu taala. Saya menjemput pada tuan-tuan untuk berkongsi ya di Facebook masing-masing agar lebih ramai lagi dapat manfaat daripada perkongsian kita, perbincangan kita pada hari ini. Dan kita pada hari ini bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Sihat. Sihat ya. Kita berada di halaman yang akhir Ustaz daripada juz yang kelima. Subhanallah, ini betul-betul satu fadl daripada Allah Subhanahu taala yang harapnya ini juga adalah rahmah kasih sayang Allah Ustaz ya. Yang kita doakan agar tuan-tuan yang berada di rumah terus ceria gembira bersama Al-Quran. Dan bila kita sudah melepasi kepada 100 halaman ini, mungkin tuan-tuan boleh kongsi sedikit di Facebook ya, yang berada di depan Facebook, apa perasaan, apakah ucapan ya, kepada siapa, kepada kawan-kawan yang lain, dan yang pastinya kita ingin mengucapkan syukur yang benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita mulakan pengajian kita ini dengan membaca Ummul Quran dipimpin oleh Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan Al-Fatihah sebentar tadi untuk mengingatkan kepada kita bahawa kita amat memerlukan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi bila kita mengikuti kepada 100 halaman yang pertama, bila kita melihat dalam surah An-Nisa ini, Allah mengingatkan kepada kita pada bahagian yang kedua ini tentang satu kumpulan manusia yang mungkin di atas kad pengenalannya pada zaman ini, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beragama Islam, memeluk agama Islam, tetapi rupa-rupanya di dalam halaman yang ke-100 101 ini dalam surah An-Nisa secara keseluruhan, dan disambung lebih berat lagi apabila kita melewati membaca surah At-Taubah surah yang ke-9 tentang satu kumpulan yang dinamakan munafik. Dan ini adalah kumpulan yang Allah bongkar satu persatu. Untuk apa? Untuk kita, tuan-tuan yang berada di rumah, kita doakan Allah jauhkan kita daripada sifat ini, kerana balasannya itu adalah amat dahsyat yang kita akan lihat pada hari ini. Sinopsis
pada halaman 101. Bermula daripada ayat 141, Allah menyatakan tentang apa? Tentang alladzina yatarabbasun. Sinopsisnya ialah tentang orang yang menunggu-nunggu. Sifat orang munafik itu menunggu-nunggu apa yang tidak baik kepada Nabi. Mari kita perhatikan sinopsis. Iaitu pada ayat 141, talam dua muka yang dicontohkan, yang ditunjukkan oleh orang munafik, dan juga selepas itu beberapa sikap orang munafik yang lain dan hukuman kepada mereka, diikuti larangan menjalin ketaatan dengan orang-orang kafir. Yang kita ingin sama-sama ikuti pada hari ini, apa maksud kafir yang dimaksudkan di sini? Adakah kita jumpa ahcong ataupun mutusami pada tahun ini itu orang kafir yang dimaksudkan dalam ayat ini? Itu yang kita akan lihat bersama, dan kita baca bersama pada ayat 141 hingga ayat 143 dipimpin Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, sahabat saya dan juga sahabat-sahabat Al-Quran, muslimin muslimat yang sentiasa setia dalam My Quran Time. Dan kita ucap terima kasih kepada semua yang menonton, sama ada di kaca televisyen, juga di digital, FB Live dan sebagainya. Saya dapat makluman daripada rakan-rakan daripada Singapura. Umat Islam di Singapura sekarang ramai menonton TV Al-Hijrah, Ustaz. Kerana apa? Kerana mereka nak tengok My Quran Time. Ada yang sanggup subscribe, ada yang bayar lebih lah untuk nak dapatkan siaran My Quran Time. Kita ucap terima kasih mereka yang menyokong kita semua ini, semata-mata kita nak mengqurankan bangsa kita dan juga mengikhlaskan ummah. Moga-moga usaha kita semua ni dicatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memberatkan timbangan mizan kita di hari akhirat kita, insya-Allah, dan beri kefahaman kita, panduan kita di atas dunia ini, insya-Allah. 141 hingga 143. Besar juga tajuk pada pagi ini, Ustaz. Oh ya, ya. Insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل
يضلل الله فلن تجد له سبيلا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 141 hingga ayat 143 untuk kita menyambung perbincangan dan memahami. Allah mengingatkan kepada kita kalau hari semalam 140 itu bercakap tentang ciri-ciri orang yang munafik, yang ada virus di dalam hatinya, dan inilah yang dimaklumkan oleh Allah seawal daripada surah Al-Baqarah, ya. Kalau hati yang hidup itu ayat 1 hingga 5, hati yang mati itu pada ayat yang ke-6 dan 7, tetapi hati yang sakit itu pada ayat 8, 9, 10 hingga ayat 20. Betapa hati yang sakit ini di atas kad pengenalannya itu mungkin Islam, tetapi ada banyak penyakit, dan Allah memberitahu di hujung ayat 140 semalam, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah mengumpulkan orang munafik dan orang kafir itu pada Jahannam secara keseluruhannya. Itu kerana apa? Kerana ada ciri yang Allah beritahu dalam halaman 100. Dan hari ini kita menyambung orang yang menunggu-nunggu. Ciri orang munafik itu menunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu, pada diri Nabi Muhammad, kepada diri orang-orang beriman pada waktu itu, pada waktu ini. Jadi apabila mereka mendapat berita kemenangan daripada Allah, mereka berkata apa? Aku ini alam nakum ma'akum. Dia akan bersama. Dia kata, bukankah kami ni geng kamu? Tetapi wa in kana lil kafirin, ya, apabila mereka bersama dengan orang kafir, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkanmu dan membelamu daripada orang mukmin, ya. Nasibun qalu alam yastahwiz, ya, nastahwiz, susah nak sebut Ustaz, ya. Nastahwiz, ya. Sebenarnya ini dia kalau katakan unta, kalau ada penunggang unta tu, dia nak kawal unta dia dengan pukul itu namanya nastahwiz, ya. Jadi rupa-rupanya orang munafik ini dia nak kontrol, dia nak kawal orang lain, dan dia beritahu alaikum wa namna'kum minal mu'minin, kami dah larang kamu daripada orang beriman. Terutama kalau katakan seseorang itu terlibat dengan perang dan akhirnya mungkin cedera ke, mungkin kalah ke, orang munafik ini, maksudnya jumpa orang mukmin, dia kata bukankah kami dengan kamu, dan bila dia jumpa orang bukan Islam, yang kafir ini, dia kata kami dah larang kamu, mengapa kamu pergi, ya. Ini kalau umat Islam menang. Fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah. Ini perkara yang perlu kita beri perhatian, iaitu maka Allah akan memberi keputusan di mana, tuan-tuan? Ya, nak tentukan munafik ini, siapa yang akan beri keputusan? Bukan kita. Jangan pula kita bila baca ayat ini terus je kita gelar kawan kita munafik. Bukan begitu. Kita berhati-hati, tapi jangan gelar perkara munafik, pasal Allah sahaja yang membuat keputusan. Di mana? Di mana? Di dunia nikah? Bukan. Allah kata yaumal qiyamah. Di akhirat nanti baru kita tahu orang itu munafik ataupun tidak. Pasal apa? Tidak ada atas kad penelan munafik. Yang ada adalah agama yang berbeza, ya. Kalau bukan Islam itu mungkin agama Kristian ke apa sebagainya, tetapi orang munafik dia masih titlenya Islam, ya, di atas kad penelan dia. Jadi Allah memberi perhatian perkara ini. Pasal apa? Pasal ini cara bagaimana kita nak mensikapi kepada rakan ataupun sesiapa taulan kita yang ada ciri-ciri ini. Kita berhati-hati, tetapi jangan sampai kita melabelkan terus, ya. Walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Tetapi yang pastinya apa? Allah tidak akan beri peluang kepada orang yang kafir ini untuk apa saja jalan untuk memusnahkan orang yang beriman. Jadi ini adalah ayat 141, dan Allah bongkar lagi innal munafiqin. Apa yang dibuat oleh orang munafik ini yang ada penyakit hati ini, dia cuba nak menipu Allah, padahal sebenarnya Allah yang membalas tipu daya mereka. Dan salah satu tipu daya yang Allah bagi kepada orang munafik ini, pasal orang munafik ni dia suka macam bagi mesej tak betul, Ustaz, ya. Jadi Allah kata Allah wa huwa khadi'uhum, salah satunya Allah tidak seksa mereka di dunia ini. Jadi dia rasa macam saya ni buat islah, ya, saya ni buat baik, padahal sebenarnya dia buat rosak. Dia rasa dialah yang membawa misi keamanan, tetapi rupanya merekalah yang membawa kepada kerosakan. Maka kalau kita nak ukur zaman sekarang ini virus COVID-19, Ustaz, kan, tetapi kan kalau kita nak masuk bangunan kita ada ukur suhu, kan. Kalau kita nak ukur suhu kita ni, ya, ada tak virus munafik, salah satu Allah beritahu apa? Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Itu suhunya.
Jadi kita kena ukur suhu sendiri hari ini. Kalau katakan kita memang bersemangat nak solat, bertemu dengan Allah SWT, alhamdulillah, itu maksudnya sihat, hati sihat. Tetapi kalau hati sakit, ya, maksudnya ada virus munafik, bukan virus COVID-19, ya. COVID-19 maksudnya kita kena ukur, pastikan bawah 37 darjah Celsius. Tetapi di sini ialah apa? Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Ya, yang pertama dia solat tu rasa malas. Alah, nantilah dulu, kan. Yang pertama, yuraunan nas, dan dia kalau solat pun dia nak menunjuk pada manusia, terutama solat Isyak dan solat subuh. Tuan-tuan, kalau kita dibenarkan, terutama tuan-tuan haji, tuan-tuan dapat kembali ke Masjid Surau, Isyak dan juga subuh itu bagi orang munafik dia tak nak semayang. Pasal zaman Nabi dahulu tak nampak, zaman sekarang ni alah orang Isyak. Kalau maghrib tu okey lagi. Isyak ni tak berapa orang nampak, jadi dia tidak mahu menunaikan solat Isyak. Dan yang ketiganya, wala yadhkurunallaha illa qalila. Ketika solat itu dia bukan ingat pada Allah, tapi ingat nanti orang nak undi saya ke, orang nak jantik saya jadi pengurusi ke, nak begini. Manfaat dunia. Ini adalah 3 perkara untuk menyukat suhu kita sihat ke tidak sihat, sama ada kita kena virus munafik ataupun tidak. Dan lebih daripada itu, pada ayat 143 itu Allah tambah lagi. Jom kita baca bersama dengan Ustaz Tirmizi. Kita ulang balik semula. Muzabzabin ini maksudnya seperti lalang, Ustaz. Lalang. Oh, okey. Silakan, Ustaz. Okey, masya-Allah. Kita nak ulang sekali ayat 143 sebab ada perkataan muzabzab, Ustaz. Jarang kita jumpa perkataan tu. Betul. Ya, insya-Allah Ustaz cerahkan balik berkenaan dengan munafik. Mudah-mudahan tidak ada dalam diri kita. Ustaz dah ajar macam mana kita nak scan. Virus ada tak, kalau tak munafik pun ciri-ciri kita bimbang, ciri-ciri yang ada daripada kita. Kita bermalas-malasan dalam buat ibadat ataupun buat kerana kepentingan sesuatu. Dia pergi masjid, Ustaz, masa nak, Ustaz kamu mesti kursi masjid kan. Ada orang, Ustaz, tak tahan tu, dia pergi masjid masa time nak pemilihan AJK masjid saja. Yang tak tahan tu, Ustaz, jemaah pun pilih dia juga. Oh, subhanallah. Lepas habis dapat jawatan tak pergi masjid. Subhanallah. Mana jaga kepentingan ini, biar kita buat sesuatu tu kita tahu atas kehendak apa. Kalau kita buat sesuatu kerana Allah, maka alhamdulillah. Kalau kita buat atas kepentingan lain, itu kita bimbang tidak ada apa nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. 143, jom. Oh, panjang ayat ni ya. A'udzubillahi minasyaitanir mudhabdhabina baina dhalik la Surahul Azim. Maksud daripada ayat 143 ini, mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian tidak termasuk kepada golongan ini, orang beriman, dan tidak juga termasuk pada orang kafir. Yang jelas kalau orang beriman itu atas kad pengenalannya adalah Islam, orang yang kafir itu adalah bukan selain daripada Islam ini. Tetapi cabarannya ialah apakah ciri munafik yang Allah nyatakan di sini? Muzabzabin, ya. Muzabzabin ini maksudnya apa? Iaitu dia seperti lalang, Ustaz, ya. Ataupun kalau jam yang ada tangkai tu, yang teng ya, yang ada pendulum itu, ya. Jadi kadang-kadang ke kiri, kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri, kadang-kadang ke kanan, macam lalang lah, ya. Jadi bila orang Islam ada manfaat, dia pergi ke kanan. Bila dia rasa bahawa yang menangnya adalah orang yang bukan Islam, dia pergi ke kiri, kadang-kadang ke kanan. Bila cakap dengan orang sana lain, di sana lain. Jadi ini adalah tanda muzabzabin baina zalik, di antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Jadi ini cirinya, ya. Yang penting kita beri perhatian agar kita jangan jadi begitu. Dia tidak ada pendirian, Ustaz, ya. Dan bercakap tentang pendirian ini, nanti kita pergi pada surah ke-7, surah Al-A'raf, Allah membongkar lagi, iaitu
Mengapa kita tidak ada pendirian? Mengapa boleh jadi begitu? Kerana syaitan ini memang suka kita tak ada pendirian. Nah, syaitan ni dia bukan sekadar menggoda pada orang nak buat jahat, orang buat baik pun dia nak ajak kepada kejahatan. Dan itu kita akan lihat daripada surah yang ke-7. Allah menyatakan pada ayat 143 di hujung itu, wa may yudlilillah, siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, falan tajida lahu sabila, tidak ada jalan keluar daripada kesesatan itu. Kerana apa? Kerana sesat ini bukanlah kerana Allah nak sesatkan. Allah lah yang memberi hidayah kepada seluruh manusia. Tetapi bila ada manusia yang ego, yang dia tak sedar diri sebagai hamba, yang perlukan Tuhan yang memberikan hidayah, maka Allah biarkan. Ya, wa may yudlilillah, siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada jalan keluar. Dan jalan keluar itu di mana? Di sini dan juga sampai di akhirat. Di sini dia mungkin macam dia macam berpusing-pusing, Ustaz. Macam istilahnya kalau tikus dalam yang sangkar yang berpusing-pusing tu kan, dia pusing, dia ingatkan bahawa dia buat baik, tapi dia masih pada tempat yang sama dan dia memang terperangkap. Dan bila sampai di akhirat nanti, Allah kata falan tajidalahu sabila, tidak ada jalan keluar. Malah selepas ini nanti kita akan tengok lokasi orang munafik ini di mana. Ya, malah dia memang satu amaran yang besar daripada Allah. Dan ini adalah mesej untuk siapa? Mesej untuk saya sebenarnya, Ustaz. Ya, bila kita baca ayat-ayat ini, bukan juga tuan-tuan pergi cari keluarga saya yang A, yang B, yang C. Jangan dulu. Kita mula-mula dahulu kita tengok kepada diri kita dahulu. Ya Allah, ada tak aku perangai begini? Kalau kita lihat begitu, itu tanda bahawa insya-Allah Allah akan pimpin jauhkan kita daripada munafik. Tapi kalau kita terus dia tengok ayat ini, kita tengok macam dalam company saya ada orang yang mudzabzabin ini, ya. Sebenarnya itu adalah langkah-langkah orang munafik membina kemunafikannya yang kita akan belajar sebentar lagi. Tapi sebelum itu kita pergi dahulu kepada perkataan pilihan kita pada halaman 101. Iaitu perkataan kita pada hari ini, rabasa, hanya 17 kali diulang di dalam Al-Quran. Apakah maksud rabasa? Bukan basara, ya. Basara itu lihat dengan mata hati untuk mencari manfaat cahaya. Tapi rabasa ini ialah dia menunggu, melihat sesuatu peluang untuk mengenakan seseorang, ya. Jadi bila Allah menggunakan alladzina yatarabbasun, orang-orang munafik ini dia tengok sambil menunggu untuk mengambil peluang untuk manfaat diri sendiri, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Moga-moga kita faham ayat ini, kita akan jaga diri kita, dan inilah panduan keamanan dalam hidup kita yang kita harapkan juga, tuan-tuan, kita dapat menyokong orang-orang yang membawa keamanan di sekitar kita. Salah satu daripada ruang yang ada dalam kempen kita kepada Yayasan Veteran Angkatan Tentera Malaysia. Ini satu usaha kita adalah orang-orang yang menyokong kepada keamanan. Siapa sahaja yang memperjuangkan keamanan, kita bantu kepada pahlawan yang ada dengan nombor yang tertera tadi. Tuan-tuan boleh menyumbang. Harapnya ini juga jariah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi banyak lagi balasan, dan bukan jadi seperti orang yang dinyatakan pada ayat ataupun halaman 101 ini, di mana apa? Di mana bab baik kalau dapat manfaat untuk diri, saya sokong. Kadang-kadang kepada orang beriman, kadang-kadang kepada orang yang tidak beriman. Kita tidak mahu jadi begitu. Teruskan bersama My Quran Time, baca, faham, amal. Kita berehat sebentar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari wa la tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada peringkat paling bawah daripada neraka, dan
kamu tidak akan mendapat seorang pun penolong bagi mereka. Wal-iyadzu billahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Taala selamatkan kita semua daripada menjadi orang-orang munafik dan menghuni neraka yang paling kerak sekali, yang paling bawah sekali, paling dasar sekali. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Al-Quran. Moga terus istiqamah kita bersama dengan kalamullah, kita membaca, kita memahami dan cuba kita beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ia menjadi kekuatan kepada kita semua di saat kita ditimpa musibah, di saat kita mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya nak ajak semua sahabat-sahabat untuk kita nak meramaikan lagi platform rasmi yang kita sediakan. Kita ada Facebook, iaitu Sahabat Al-Quran My Hashtag Quran Time dan My Hashtag Quran Time. Juga boleh tonton di YouTube My Hashtag Quran Time Official dan juga Instagram My Quran Time Official. Alhamdulillah. Dan kita nak belajar sedikit pada hari ini berkenaan dengan tajwid. Kita dah belajar sifat huruf. Kita sekarang sedang belajar sifat lazimah. Saya ulang, sifat lazimah ni ialah sifat yang mesti ada pada huruf tersebut. Macam mana keadaan dia sekalipun. Berbaris ke, dia mati ke, dia duduk sebelah orang ni ke, dia duduk sebelah orang ini, huruf tersebut pasti ada sifat tu. Dan kita dah belajar sifat lazimah terbagi pada dua, iaitu ada sifat yang berlawanan, 10 sifat berlawanan. Lagi baki 7 itu sifat tunggal. Sekarang kita fokus sifat berlawanan. Kita dah belajar 4 sifat berlawanan. Pertama kita belajar apa? Jahar lawannya hamas. Suara iaitu nafas tertahan lawannya nafas terlepas. Yang kedua kita dah belajar syiddah lawan dia rakhawah. 4 sifat tu kita dah belajar. Dan hari ini kita nak ulang kaji 4 sifat yang dah belajar. Supaya kita tak nak kita dah pergi jauh, kita tak berapa nak faham lagi apa yang kita belajar. So kita nak ulang kaji hari ini syiddah dan rakhawah. Semalam kita dah ulang kaji jahar dan hamas, ia berkaitan dengan nafas. Nafas tertahan ke menyebut ataupun nafas terlepas. Tak lari dah pada bila sebut huruf hijaiyah, huruf Al-Quran, tak lari daripada tu. Hari ini berkaitan dengan suara pula. Syiddah dan rakhawah. Sebagaimana kita dah belajar, syiddah adalah suara tertahan di makhrajnya. Suara tertahan di makhrajnya. Hurufnya ada 8 huruf yang terhimpun dalam rangkai kata ajid qatim bakat. Mana ginilah, Ustaz, saya macam mana saya nak hafal ajid qatim bakat tu, huruf-huruf syiddah. Tak hafal tak apa. Tapi bila kita datangkan satu huruf, dia tak boleh lari daripada sama ada suara suara itu tertahan bila sebut ataupun terlepas. Mesti antara satu. Contoh, kita bawa lah satu huruf. Okey, bawa satu huruf. Huruf di hadapan kita. Ambil huruf pertama hamzah, a, i, u. Kita nak lebih rasakan, kita matikan huruf itu. A. Rasanya hamzah tu suara tu jenis terlepas ke ataupun tertahan, Ustaz Fazil? Tertahan kan? Kita sebut macam nak nak termuntah pula, tercekik. Bukan termuntah tu terlepas. Maknanya tak hafal pun tak apa. Mungkin nak hafal tak sempat, tak apa, tak hafal. Tapi kita boleh aplikasikan. Sampai huruf hamzah je, tak adalah kita baca la yu mi la yu Kan kita kata suara mesti tertahan. La yu mi yu mesti putus suara kat situ dekat makhraj tu. So hari ini kita nak ulang kaji syiddah dan rakhawah ini. Syiddah suara tertahan. Maknanya suara itu tertahan pada makhraj ketika menyebutnya. Lawan dia rakhawah. Rakhawah ni suara terlepas. Macam kita baca alhamdu al-ha, tengok ha tadi. Ha tu jenis tertahan ke terlepas, Afas? Bila kita baca terlepas kan, tapi ramai yang baca alhamdulillah, dia tak lepas betul-betul suara kan. Maknanya huruf ha ni jenisnya terlepas suara. Alham itu berbaris. Kalau mati lagi jelas lah dia punya lepasnya. Ahmad min ba'dismuhu Ahmad, mesti Ahmad, lepaskan huruf ha. Itu yang kita belajar sifat hari ini. Dan di antara syiddah dan rakhawah, suara tertahan dengan suara terlepas ini, dia ada satu lagi sifat yang duduk di tengah-tengah pula. Itu yang dipanggil sifat tawassut. Tawassut ya. Maksud dia suara dia pertengahan antara tertahan dan terlepas. Tak tertahan dan tak terlepas sangat. Itu akan kita bicarakan pada
episod yang akan datang. Masya-Allah, itu adalah panduan yang lengkap ya untuk memahami bagaimana kita mengeluarkan huruf. Dia macam kalau kita ni sihat ke tak sihat, kita ukur suhu Ustaz ya. Tadi kita bincang kalau sihat ke tak sihat, ukur suhu dalam hati kita ni okey ke tak okey, sakit ke tak sakit, solat. Kalau di sini tadi huruf ini tadi huruf itu sihat ke tak sihat kita ucapkan, kita tengok dahulu sifat-sifatnya tadi itu ya. Kalau sifatnya sepatutnya tertahan, kita lepaskan, tak sihatlah huruf tersebut. Jadi bacaan kita pun menyebabkan kadang-kadang bila duduk belakang imam yang baca tak sihat ni, kita jadi tak sihat. Jadi kan kita rasa nak mufarakah sahaja di situ. Jadi insya-Allah kita sambung lagi selepas ini dan kita nak meneruskan pengajian kita daripada halaman 101 ayat yang ke-144 hingga ayat 147 dipimpin bacaan oleh Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la تتخذوا الكافرين أولياء لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 144 hingga ayat 147 ini menjelaskan kepada kita lebih lagi tentang wahai orang-orang yang beriman pada ayat 144, jangan kamu mengambil daripada orang-orang kafir itu sebagai pelindung pemimpin min dunil mukminin selain daripada orang yang beriman. Inilah ayat yang biasanya banyak disalahfahami Ustaz ya. Betul. Pasal bila ayat ini digunakan, jadi di sini kafir dan juga mukmin. Ya, maksudnya saya ni orang Islam, dia ni orang yang bukan Islam ini, ada setengah menggelarkan kalau dia jumpa saja orang bukan Islam terus al-kafirin. Okay. Jadi lepas itu tidak boleh jadi pemimpin. Kalau dia ni beragama Islam, atas kad penalannya Islam, dia ni mesti jadi pemimpin. Itu banyak kesilap fahaman. Di sini bukan Allah menggunakan perkataan al-muslimin tetapi al-mu'minin. Iaitu apa? Bukan sekadar namanya Islam. Kalau orangnya agama Islam tetapi dia menyokong perkara-perkara yang tidak beriman ya, dengan apa yang telah kita belajar sebelum ini, dia memang tidak ngam dengan orang yang buat baik, yang beriman, untuk dia kalau ada peluang dia ambil peluang pada orang yang beriman, kalau tidak dia pergi jumpa kepada orang yang tidak beriman. Itu adalah orang munafik. Dan di sini Allah mengingatkan kepada kita jangan ambil al-kafirin. Siapa al-kafirin? Kalau kita melihat pada sejarah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memanggil kepada ayah bapa saudaranya Abu Talib sebagai kafir.
Dia tak panggil wahai kafir. Dia tak cakap begitu. Pasal Nabi ini amat-amat rahmah, ya, amat-amat menjaga percakapannya sehingga kan turun surah Al-Kafirun, ya, qul ya ayyuhal kafirun. Itu seruan daripada Allah, suruh Nabi panggil kepada orang yang layak digelar Al-Kafirun, barulah dipanggil ya ayyuhal kafirun. Jadi siapa al-kafirun? Bila kita melihat kepada sejarah pada Nabi, 13 tahun Nabi di Mekah itu Nabi berdakwah. Nabi berdakwah secara direct, secara langsung, mengajak dengan penuh ketabahan, dengan penuh rahmah dan segala cara, dan Nabi tidak menggunakan cara yang ganas. Ya, kalau nak cakaplah perang tu ganas, Nabi tak pernah menggunakan cara begitu. Walaupun diseksa kepada orang beriman pada waktu Mekah itu, mereka tidak dibenarkan untuk berperang. Selepas 13 tahun, pelbagai cara, pelbagai peluang dah diberikan. Macam anak lah Ustaz, ya, dah diberikan cara sampai 13 tahun. 13 tahun dia dah nak masuk tingkatan 1. Kalau lagi dia memang degil, maksudnya memang dah kena kan, itu kaedahnya. Jadi ideanya apa? Kalau katakan kita belum lagi mengajak kepada kawan kita yang bukan Islam untuk kepada agama Islam, belum lagi bercakap, belum menggunakan semua cara, kita tak pernah bercakap pasal Islam tetapi lepas itu terus kita menggelarkannya orang kafir, itu tidak tepat. Tidak tepat. Dan kita kena faham surah An-Nisa ini adalah surah yang turun ketika perang. Jadi bila perang, maksudnya Nabi sudah pun buat cara yang terbaik 13 tahun, tetapi bila orang-orang ini bukan saja tak nak dengar, tetapi mereka melawan dan menyiksa kepada orang Islam, barulah digelar sebagai al-kafirin. Inilah yang tidak boleh dilantik sebagai pemimpin. Aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Jika dah berada dalam keadaan begitu, orang itu memang memerangi orang Islam, menyiksa orang Islam, tapi masih lagi untuk memilih mereka sebagai pemimpin. Allah kata, kamu ni sebenarnya nak jadikan ini sebagai sultanan mubina, bukti jelas bahawa Allah akan ambil dan menyiksa kamu. Jadi ini peringatan daripada Allah. Tetapi kalau katakan orang itu belum lagi kita usahakan, kita tidak menggelarkan dia sebagai orang kafir, itu adalah orang bukan Islam, mungkin orang yang musyrik, bukan ahli kitab, yang perlu kita usahakan. Ini panduan daripada ayat 144. Tetapi dalam masa yang sama Allah mengingatkan sekali lagi ayat 145. Innal munafiqin, ini berat Ustaz, ya. Orang munafik ini, kalau katakan ayat 144 Allah cakap direct, aturidun, kamu nak ke, begitu kan, Allah cakap sebagai kata ganti nama kedua. Tetapi bagi ayat 145 ini Allah guna kata ganti ketiga. Kalau kita belajar bahasa Melayu, dia, ya, kalau kat sini Allah menggunakan perkataan apa? Innal munafiqin. Sesungguhnya orang munafik itu Allah tak guna secara direct. Ini iltifat, perubahan yang dibawakan dalam Al-Quran, nak menunjukkan apa? Lebih kurang kalau saya bercakap dengan anak lah Ustaz, ya, kamu sepatutnya kena dengar cakap abah. Pasal apa? Orang yang degil itu, dia tak cakap kamu degil. Orang yang degil itu maksudnya apa? Walaupun sebenarnya si ayah nak cakap dengan si anak, tapi bila dah terlampau marah sangat itu, terus saja. Siapa yang degil tu termasuk sekali lah. Termasuk sekali dah tu. Kan? Termasuk sekali dah tu. Pasal dah benci sangat sampai tak nak cakap dengan orang di hadapan itu. Maka di sini Allah menggunakan kaedah innal munafiqin. Orang munafik itu berada pada tempat paling bawah, asfala. Kalau kita perasan dalam surah At-Tin Ustaz, ya, Allah cakap kita ni ahsana. Tapi lawan ahsana ini adalah aswa, paling buruk. Tetapi di sini Allah tidak menggunakan perkataan aswa, tetapi Allah gunakan asfala. Pasal apa? Pasal asfala ini digunakan dalam surah At-Tin juga, kerana asfala ini lawannya adalah al-a'la. Jadi maksudnya apa di sini? Orang beriman sebenarnya dia berada pada al-a'la, tempat yang tinggi. Tetapi orang yang tidak beriman, yang munafik ini, Allah kata kamu bukan sekadar aswa, tetapi kamu terus sahaja berada pada tempat yang paling rendah, minan nar, daripada neraka, walan tajida lahum nasira. Tidak ada pertolongan. Pasal apa? Di dunia kamu dulu, kamu minta pertolongan. Masa orang Islam menang, kamu berlindung di sini. Bila orang kafir buat sesuatu dapat manfaat, kamu berlindung di sini. Itu nasir yang kamu ambil di dunia. Di akhirat nanti kamu tidak akan dapat nasira, dan kecuali siapa? Kecuali orang yang melaksanakan ayat 146. Mari kita sama-sama beri perhatian. Ayat 146 ini adalah perkara yang saya kena ambil perhatian Ustaz, ya. Pasal kalau kita ambil tindakan 146 ini, itu maksudnya kita betul-betul takut nak jadi orang munafik.
Tapi kalau katakan atas kad pengenalannya Islam, tidak ambil perhatian 146 ini, khawatir kita rasa macam kita bebas munafik, bebas virus, tapi rupa-rupanya virus itu sudah makan dan nauzubillah, ya, khawatir kita diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jom Ustaz kita baca ayat 146. Baik, sama-sama kita membaca ayat 146, ayat yang begitu hebat yang mesti kita kena sentiasa beramal dengan ayat ini, melakukan perkara yang sedemikian insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran 'azima. Sadaqallahul 'azim. Surah Al-Azim ayat 146 ini, kecuali orang-orang yang bertaubat. Ya, jadi ini Allah berikan panduan kepada kita agar kita tidak jadi dapat virus munafik, Ustaz, ya. Virus munafik ini dia akan pergi kepada status al-kafirin. Nauzubillah min zalik. Dan kalau kita bincang tadi, tak boleh ke kita panggil Chong itu sebagai kafir, ya. Sebenarnya kalau dia bukan Islam, istilah yang ada di dalam Al-Quran ini adalah orang yang jahil. Orang yang jahil itulah yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun ajak demi ajak, tetapi kerana tak makan, ya, peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah Allah izinkan untuk dipanggil sebagai al-kafirin. Apatah lagi kalau mereka ini adalah orang yang menyerang kepada umat Islam. Jadi apakah cara untuk kita mengelakkan diri kita dijangkiti virus munafik ini? Yang pertama, kita bertaubat. Selalu kita kembali kepada Allah, wa aslahu. Yang kedua, kita baiki diri kita. Ya, baiki diri kita. Kemudian apa yang perlu kita buat? Waqtasamu billah, iaitu kita berpegang teguh kepada Allah. Kalau kita lihat dalam surah Ali Imran ayat 103 bercakap tentang waqtasimu bihablillah, Ustaz, ya. Jadi di sini sebenarnya waqtasamu billah ini berpegang kepada berpegang teguh pada Allah ini dijelaskan oleh surah Ali Imran, kita berpegang pada tali Allah, Quran. Bila tuan-tuan mengikuti My Quran Time, tuan-tuan baca Al-Quran ini, sebenarnya ini adalah cara untuk kita mengubat virus yang ada dalam hati kita. Pasal hati kita selalu akan diancam oleh sakit yang menyebabkan boleh terjatuh dalam kumpulan orang yang munafik. Dan yang keempatnya apa? Wa akhlasu dinahum lillah. Yang saya ulang sebentar tadi, kita bersihkan, kita ikhlaskan agama kita hanya kerana Allah. Pasal kadang-kadang kita buat itu kerana manusia, kerana bapa mertua, kerana anak, kerana isteri, kerana suami. Itu perkara perlu dibersihkan. Pasal orang munafik ini dia buat kerana manusia. Rasa dekat sana okey, dia pergi ke sana. Dekat sana okey, dia pergi ke sana. Jadi ini adalah caranya. Dan apakah cara kalau zaman sekarang ini kita nak ikhlaskan? Lepas bila kita berinteraksi dengan Quran dalam My Quran Time, apa yang boleh dibuat, Ustaz, ya? Kita ambil balik Quran seorang-seorang. Ya, seorang-seorang kita tengok balik ayat tersebut, kita tanya apa sebenarnya Allah sedang sampaikan. Bila kita ada hubungan dengan Allah secara personal ataupun ketika solat waktu malam, kita seorang-seorang sahaja kita mengadu kepada Allah, itu adalah urusan ataupun cara untuk ikhlas. Wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin. Baru confirm kita bersama dengan orang beriman. Wa sawfa yu'tillahil mu'minina ajran 'azima. Allah beri ganjaran yang besar untuk apa, tuan-tuan? Bukan buat solat pun dalam ayat ini, Ustaz, ya. Dalam ayat ini bila kita taubat, baiki, kita berpegang pada Allah, pada tali Allah Quran dan cuba bersihkan balik.
kefahaman-kefahaman kita yang tak betul selama ini kita bersihkan balik. Bila kita menghadapi cabaran COVID-19 ni, kita bersihkan balik. Sebenarnya ini adalah ujian daripada Allah, bukan untuk menyiksa saya, tetapi untuk saya kembali kepada Allah, untuk ikhlas lagi. Jadi kita bersihkan semua pandang kita kepada tauhid pada Allah SWT. Allah kata apa? Ajran azima. Bukan buat kerja banyak pun, ya, tetapi kita membersihkan, Allah beri ganjaran yang besar. Dan mungkin kita bila melihat pada muka surat 100, 101 ini Ustaz, ya. Orang cakap mengapalah Allah jadikan manusia, lepas tu bila dia buat silap macam munafik ini diazab. Allah jawab dalam ayat yang ke-147. Ya, pasal banyak dah kita tengok tadi tentang Jahannam, ganas ni sebenarnya, kan. Allah menyatakan apa? Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Ini jawapan penting. Kerana apa? Ini untuk mengikhlaskan diri kita. Jangan kita rasa bahawa Allah ni Quran ni ganas sangatlah. Bukan, ya. Mari kita tengok. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Ya, jika in syakartum wa amantum, jika kamu bersyukur dan beriman, Allah takkan siksa. Allah bukan nak siksa pun, kan. Tak ada apa pun Allah dapat dengan siksa kepada manusia. Tapi bila kita bersyukur dan beriman, kesannya apa? Masyarakat akan menjadi masyarakat yang lebih bahagia. Bila kita bersyukur dan beriman, keluarga kita, ya, akan jadi keluarga yang bahagia. Tetapi kalau suami tak bersyukur dapat seorang isteri, ya, si isteri pun tak bersyukur dengan suami ataupun anaknya, yang bos tak bersyukur ada staff dia, staff pun tak bersyukur dengan gaji yang ada bos bagi, kesannya apa? Kesannya kita mulalah akan bersifat lalang, kita mungkin akan buat perkara-perkara yang kita telah belajar, dan di hujung itu menarik Ustaz, ya. Mungkin Ustaz kalau katakan Ustaz sekali lagi, nantilah Ustaz, ya, di hujung nanti, ya, Ustaz ulang ayat 147 ni, tapi kita bincang dulu wa kana Allahu syakiran alima. Perkataan syakiran itu Allah Maha mensyukuri, dia sebenarnya dia bahasa Arabnya ada maf'ul, ya, dan juga ada maf'ulun bih, ya. Dalam ayat ini sebenarnya yang patut disyukuri adalah Allah. Kan, bila Allah bagi banyak nikmat pada kita, sepatutnya kita bersyukur pada Allah. Dia sepatutnya masykur. Tapi di sini Allah menggunakan syakira. Syakir ini adalah yang bersyukur. Siapa yang patut bersyukur ni? Kan? Rupa-rupanya Allah lah yang bersyukur kepada hamba-Nya yang bersyukur. Subhanallah. Bukannya sepatutnya wa kana Allahu mashkura, ya, maksudnya Allah yang patut disyukuri, tapi di sini Allah kata Allah yang Maha pensyukur. Kalau betul lah istilah itu dalam bahasa Melayu. Maksudnya Allah lah yang Maha mensyukuri dengan hamba-Nya yang bersyukur. Kerana apa? Kerana Allah kata ikhlaskan diri, buat elok-elok, bersyukur, beriman, Allah akan menghargai apa yang kamu buat. Lebih kurang beginilah Ustaz, ya. Kalau katakan si anak, kalau dia kata abah bangga betul kalau kamu ni basuh pinggan. Kalau ayah cakap begitu, itu maksudnya anak rasa tenteram ke tak tenteram, Ustaz? Oh, masya-Allah. Tapi kalau anak tu tak basuh pinggan pun ayah steady. Ayah steady. Tapi bila ayah cakap, Malaysia, abah nak cakap dengan kamu, abah bangga betul kalau kamu ni lepas makan basuh pinggan. Okay. Itu maksudnya apa tu? Itu maksud dia satu penghargaan yang besar tu. Penghargaan yang besar, tetapi adakah dia nak menunjukkan sesuatu yang tak buat ke yang dah buat? Maksudnya kena buatlah. Kena buatlah lepas tu, ya. Jadi di sini sebenarnya Allah nak menyatakan, Allah sebenarnya terima kasih betul kalau kita bersyukur. Pasal apa? Orang munafik ni ramai tak syukur. Dan kita harapkan tuan-tuan sekalian, bila kita baca Quran ini, segan bila Allah cakap wa kana Allahu syakiran alima. Kerana apa? Dia ada lataif di situ Ustaz, ya. Dia punya seni di situ. Allah menyatakan Allah bersyukur betul kalau kamu bersyukur. Pasal orang-orang munafik ini tak puas hati sesaja kepada Allah, padahal Allah dah beri dia cahaya iman, tetapi tidak disyukuri. Malah lebih daripada itu, Allah amat mengetahui apa yang kamu syukuri. Jadi mari sama-sama kita lihat kepada resolusi halaman 101, iaitu pada ayat 141, kita berjaga-jaga dengan orang munafik yang ada virus iman dalam hati, dan kita doakan agar bukanlah kita yang ada virus tersebut. Yang pertama. Yang kedua, kita solat dengan penuh sedar dan tanggungjawab, dengan penuh semangat, bukan bermalas-malasan, kerana itu tanda suhu kesihatan hati kita dalam bahaya. Dan yang ketiga, sentiasa bertaubat
agar terhindar daripada sifat munafik dalam diri, terus kita islah, terus kita berpegang kepada al-Quran, kerana ini cara untuk kita ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan bersama dipimpin oleh Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkanlah hati-hati kami ya Allah daripada sifat munafik ya Allah. Sesungguhnya kami amat bimbang apabila kami bertemu denganmu ya Allah. Ya Allah, senaraikanlah kami selaku hamba-hamba-Mu yang Engkau redai ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami perakhiran yang baik ya Allah. Ya Allah, akhirlah kehidupan kami dengan kami mampu menyebut lafaz la ilaha illallah. Ya Allah, terimakanlah akan taubat kami ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah keikhlasan dalam hati-hati kami ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau biarkan kami mati melainkan Kau redha kepada kami ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau biarkan kami mati melainkan kami menjadi hamba-hamba-Mu, menjadi orang-orang Islam ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah terima Ustaz doa kita agar kita terjauh daripada orang yang ada penyakit virus dalam kala kita menghadapi virus COVID-19. Kita tahu ia amat bahaya. Virus kepada hati ini lebih bahaya. Inilah kesedaran kempen yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran, di mana tuan-tuan boleh berkongsi dan juga menyokong kepada usaha ini. Kita ingin membanyakkan lagi program-program untuk mendidik masyarakat dengan panduan hidayah daripada Al-Quran. Nombor tertera di atas skrin itu boleh tuan-tuan sumbang, berkongsi ya perjuangan ini, kerana kita yakin bahawa inilah satu-satunya tali Allah yang kita kena pegang untuk kita bersama dengan orang beriman hingga ke akhir hayat. Kita bertemu lagi dalam ulangan jam 5 petang pada jam 10 malam dan juga 6 pagi esok. Kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan. Terima kasih juga kepada Mufas yang membawakan rancangan ini untuk kita bersama. Kita bertemu lagi My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.